Pelan dan susun atau bengkel. Perabot di dalam makmal masakan disusun mengikut keluasan dan dapat memberi keselesaan kepada para pelajar dan sesiapa sahaja yang menggunakannya. Meja kerja tanpa kerusi. Ini bagi mengurangkan kepadatan di dalam makmal masakan. Meja keluli tahan karat. Ini kerana bahan jenis stainless steel lebih tahan lasak dan mudah dikendalikan berbanding kayu. Mereka tidak menggunakan bahan jenis kayu kerana bahan ini mudah mengelupas, mengumpul kuman di celah kayu dan boleh menyebabkan kecederaan. Untuk ciri keselamatan bengkel, terdapat notis dan langkah keselamatan yang sudah ditampalkan pada dinding untuk tujuan rujukan para pelajar. Antara notis keselamatan yang sudah disediakan adalah berkaitan dengan keselamatan diri, keselamatan dapur, dan keselamatan alatan. Bukan itu sahaja, dalam bengkel ini juga telah disediakan peti pertolongan cemas di mana murid perlu mendapatkan uh, arahan daripada guru dan panduan bagaimana untuk menggunakan ubat-ubatan dan merawat luka. Selain itu juga telah disediakan alat pemadam api yang bertujuan untuk mengawal kebakaran pada peringkat awal. Baiklah, untuk keselamatan diri, yang pertama dengan menggunakan baju yang ringkas dan tidak mudah terbakar seperti kain kapas. Kedua, dengan memastikan lantai sentiasa kering dan tidak bersepah dengan makanan. Yang ketiga, mengikat rambut yang panjang dan mengenakan topi yang sesuai. Dan seterusnya, menggunakan kasut boot yang bertapak getah untuk untuk mengelakkan daripada terkena benda tajam. Untuk keselamatan alatan pula, yang pertama adalah dengan memadam suis utama sebelum atau semasa pemasangan plug. Yang kedua dengan menggunakan kain ketuhar untuk mengangkat kuali yang panas. Yang ketiga dengan menghiris makanan ke arah bawah atas papan pencincang untuk tujuan keselamatan. Yang keempat adalah jangan meninggalkan pisau ataupun benda yang tajam di dalam besen yang berisi air. Manakala seterusnya untuk keselamatan dapur, dengan melabelkan semua bekas barang dengan cermat. Yang kedua, dengan menjauhkan dapur daripada permukaan-permukaan kayu di mana permukaan-permukaan kayu ini mudah terbakar. Yang ketiga, dengan memeriksa tiup gas dari semasa ke semasa. Yang keempat, di mana barang-barang yang mudah terbakar seperti kain pencuci dan minyak tanah mestilah disimpan jauh daripada gas dan api. Dan seterusnya, jauhkan kepala dari ketuhar apabila memasang api ketuhar. Dan yang terakhir, buka pintu ketuhar sebelum memasang api. Jadi ini adalah antara ciri-ciri keselamatan yang perlu kita terapkan di dalam bengkel dapur. Seterusnya ialah pencahayaan dan pengudaraan. Pencahayaan. Bagi pencahayaan, yang pertama ialah lampu yang banyak iaitu lampu pendeklar yang dipasang dan disusun secara berdekatan antara satu sama lain bagi mendapatkan suasana keadaan bengkel yang terang. Seterusnya ialah lampu kecemasan. Terdapat beberapa lampu kecemasan yang diletakkan di tengah bahagian bengkel yang akan digunakan apabila berlaku sebarang kecemasan, contohnya blackout. Seterusnya ialah pengudaraan. Pengudaraan yang baik untuk mengurangkan rasa bahang di dalam bengkel. Kedua, pintu dan tingkap akan dibuka untuk pengaliran udara keluar dan masuk. Tingkap akan dibuka kerana kipas exhaust tidak dapat menampung suasana bahang di dalam bengkel masakan. Ketiga, kipas exhaust digunakan untuk menyedot asap-asap dari masakan. Dan yang terakhir, penghawa dingin diletakkan untuk mendapatkan suasana bengkel yang lebih selesa, aman dan damai. Ini merupakan gambar-gambar bagi pencahayaan dan pengudaraan di dalam bengkel. Gambar yang pertama ialah lampu yang digunakan semasa di dalam bengkel. Lampu diletakkan di atas setiap stesen masakan bagi mengurangkan risiko kemalangan atau kecederaan. Seterusnya ialah lampu kecemasan. Bagi pengudaraan pula, terdapat dua pintu iaitu pintu utama dan pintu belakang yang akan dibuka semasa amali berlangsung. Terdapat tingkap di bahagian kiri dan kanan di dalam bengkel. Gambar yang ke-8 dan ke-9 pula ialah kipas exhaust dan penghawa dingin
Terdapat 7 unit kipas exhaust dan 9 unit penghawa dingin di dalam bengkel masakan. Seterusnya, pengurusan stok dan inventory. Stok membawa maksud kepada produk ataupun bahan yang disimpan di dalam sebuah premis untuk tujuan penggunaan ataupun pengedaran. Manakala inventory membawa maksud senarai lengkap produk bahan kelengkapan yang berada dalam premis. Merujuk kepada makmal masakan yang terdapat dalam bangunan Yusof Ahmad, untuk tujuan pengurusan stok dan inventory, terdapat 2 stor yang digunakan, iaitu stor bahan kering dan stor bahan basah. Stor bahan kering digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kering seperti tepung, gula dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian yang kami telah lakukan, stor bahan kering yang terdapat dalam makmal masakan digunakan untuk menyimpan peralatan dan perkakas memasak. Stor bahan basah pula terbagi pada 2, iaitu peti sejuk dan peti sejuk beku. Peti sejuk digunakan untuk menyimpan bahan-bahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang memerlukan suhu yang tertentu untuk disimpan dalam satu jangka masa yang tertentu. Manakala peti sejuk beku digunakan untuk menyimpan bahan-bahan seperti ikan, daging dan sebagainya yang memerlukan suhu di bawah takat beku. Berdasarkan tembubuan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami dengan Encik Syahir, pegawai yang bertanggungjawab terhadap makmal masakan, berkaitan dengan pengurusan stok, Encik Syahir akan memastikan bahawa tidak akan berlaku penyimpanan stok bahan di dalam makmal masakan. Hal ini disebabkan makmal masakan yang berdekatan dengan nursery yang akan mengakibatkan ataupun kemungkinan untuk serangan haiwan perosak seperti tupai, tikus dan sebagainya terhadap bahan-bahan di dalam makmal masakan. Oleh itu, setiap kali sebelum amali masakan dilakukan, Encik Syahir akan melakukan pembelian stok menggunakan borang yang tertera di dalam slide ini sehari ataupun 2 hari sebelum amali masakan dilakukan. Dan bahan-bahan yang digunakan akan dipastikan digunakan sepenuhnya dan tidak akan berlaku penyimpanan stok di dalam makmal masakan. Pengurusan dan simpanan bahan dan alatan. Untuk pengurusan dan simpanan bahan, bahan-bahan kering dan basah disimpan sementara di dalam peti sejuk untuk mengelakkan diserang oleh haiwan perosak seperti tikus, tupai dan juga lipas. Bahan kering di dalam tin atau botol akan diletakkan di luar kerana ianya lebih tahan daripada serangan haiwan-haiwan perosak. Bahan-bahan disusun mengikut kategori sama ada basah, kering, cepat rosak dan bahan yang tahan lebih lama. Bahan yang disimpan akan dipastikan habis digunakan dalam satu tempoh masa yang tertentu untuk mengelakkannya rosak dan disimpan lebih lama. Seterusnya, pengurusan dan simpanan peralatan. Peralatan disusun mengikut kategori sama ada alatan yang kecil ataupun alatan yang besar sebelum disusun di rak yang tersedia. Alatan kecil contohnya seperti sudu, garpu, pisau dan sebagainya. Untuk alatan yang besar pula adalah seperti periuk, blender, kuali dan sebagainya. Jadi semua peralatan ini akan disusun di rak-rak yang telah sedia ada mengikut kategori untuk memudahkan para pelajar untuk mencari peralatan-peralatan yang mereka hendak gunakan untuk semasa kelas masakan. Barangan peribadi akan diletakkan di dalam toolbox sendiri dan dibawa setiap hari jika ada kelas masakan. Barangan dalam dapur adalah tidak dibenarkan untuk dibawa keluar dari dapur untuk mengelakkan barang-barang tersebut hilang. Seterusnya, penyelenggaraan berkala. Penyelenggaraan membawa maksud kepada proses penjagaan sesuatu agar ia dalam keadaan yang baik untuk digunakan secara optimum. Berdasarkan tembubuan yang telah kami lakukan, penyelenggaraan terhadap makmal masakan adalah berdasarkan atau berasaskan keperluan. Ini membawa maksud bahawa jika ada berlaku kerosakan, Encik Syahir akan meminta Jabatan Hospitality untuk membaiki kerosakan tersebut. Dan jika kerosakan tersebut sangat teruk, Encik Syahir akan membuat aduan di portal JPPHB agar pegawai daripada JPPHB akan datang untuk membaiki kerosakan tersebut.
Baiklah, untuk perabot dan kelengkapan fizikal, kita ada rak, meja, troli, sinki dan freezer, chiller, perangkap serangga elektrik, jenita ataupun kelengkapan pembersihan serta tong gas yang disediakan untuk pelajar. Untuk kelengkapan asas seperti meja, troli, sinki dan rak pula diperbuat daripada keluli tahan karat atas tujuan supaya tidak menunjukkan kesan noda yang berkekalan, supaya pembersihan meja dan kerusi sangat mudah dan tidak menggunakan pencuci khas seperti permukaan lain seperti kayu, dan keluli tahan karat juga dapat menahan suhu panas yang tinggi. Manakala untuk penyejuk beku ataupun penyejuk, makanan yang disediakan setiap minggu perlu mempunyai penyejukan yang mencukupi untuk menyimpan bekalan di dalam bengkel. Untuk perangkap serangga pula, penggunaan ini lebih efisien untuk memerangkap serangga dalam keadaan tertutup dan lebih bersih. Seterusnya, terdapat juga almari dan rak pribadi yang telah disediakan kepada para pelajar sebelum memasuki bengkel, dan bengkel ini juga telah menyediakan peralatan dapur seperti pengisar, ketuhar, penggunaan pinggan mangkok, dan menurut Encik Syahir, untuk masa sekarang tiada tempahan dilakukan untuk perabot ataupun rak di dalam bengkel kerana ruang yang terhad dan akan tertumpu dan mengajukan permintaan penukaran perabot dan rak yang rosak sahaja.